Akhirnya ayat Tunggu Syekh. okey, akhirnya ayat ini akan menang berlawan dengan api kesyaitanan. Cumanya berapa lama pesakit itu nak sedar adalah bergantung kepada kekuatan perlawanan itu. Akhirnya mesti akan menang. Walaupun dia tak sedar 2 hari, dia tak sedar seminggu, akhirnya ayat Quran akan menang, maknanya akhirnya orang sakit itu akan sedar. Tetapi untuk nak mempercepatkan kemenangan ayat Quran ini, lepas dia minum air itu, kita pun bacalah. Proses baca ayat Quran inilah kita namakan dengan nama berobat. Jadi boleh berlaku kita baca pada air, kita tak berobat, dia minum air saja, boleh berlaku. Menang juga. Kita tak perlu risau lah tu. Orang tak mari kita kira air saja umpamanya. Orang tu maknanya kita tak ada peluang untuk baca. Hanya dia bawa balik air saja, kita jangan risau, insya-Allah. Sebab ayat Quran itu sifatnya adalah mukjizat, dia akan menghapuskan, memusnahkan api-api kesyaitanan itu. Baik. Sekarang katalah itu kis kalau kita tak berobat lah, kita buat air saja. Kalau kita berobat, ayat apa yang nak dibaca? Jawabnya semua ayat boleh dibaca, tetapi lazimnya orang yang merawat ni, dia baca ayat-ayat yang menjadi amalan dia. Tuan-tuan ada banyak amalan ni, banyak ayat ni. Orang dulu memiliki ayat kursi saja. Ilmu dia setakat ayat kursi saja. Maka dia baca ayat kursi sajalah. Boleh, tak ada masalah, kita baca ayat kursi saja. Cuma orang dulu mujarab dia baca ayat kursi kerana amalan dia baca ayat kursi beratus-ratus ribu kali itu, maka di hadapan pesakit dia baca sekali, mempunyai kekuatan yang tidak sama dengan kita tahu kelebihan ayat kursi, tetapi kita baca sekali dengan tidak dibekalkan ribu-ribu kali bacaan. Bacaan kita tidak ada power. Jadi kalau kita tengok gini orang dulu ilmu dia, 1 ayat 2 ayat aja jadi. Memang gitu lah. Yang jadi berkesan tu adalah amalan dia. Bukan banyaknya ilmu dia, tahu ayat ni, tetapi tidak beramal ribu-ribu kali. Walau bagaimanapun, walaupun mana-mana ayat boleh digunakan, kalau ikut Tok Guru anak, ni anak ambil jalan ni daripada anak murid Baba Sain dengan Ayah Zik lah, Pondok Pasir Tumbuh. Jalanan dia ialah kita baca ayat yang menjadi amalan kita. Maknanya dalam banyak-banyak ayat penjinding itu, katakanlah lau anzalna lah yang sebati dengan kita. Kita bacalah anzalna. Ada setengah guru dia buat, sebab ayat tu banyak, dia buat jadual. Lepas habis semua package ayat dia baca, maka dia nak suruh masuk ni dia buat jadual. Hari Ahad ayat kursi, hari Isnin laqad ja'akum, hari Selasa lau anzalna. Jadual dia gitu. Ayat baca semua, tapi hari Ahad dia banyak ayat kursi. Hari Isnin banyak laqad ja'akum. Contoh. Maka bila dia turun berobat hari Isnin, dia baca amalan ikut jadual dia tu. Laqad ja'akum. Ada orang macam tu. Boleh belaka, tak ada masalah. Okay. Ini kita akan bincang panjang sikit lah. Malam ni muqaddimah, kita nak cerita penutup. Penutup ni ialah kita buat air untuk dia bawa balik backup air tu dengan cara dia mandi. Sebab apa gangguan ini, pesakit gangguan kena mandi? Jawabnya kerana Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ayub. Urkud birijlika hadha mughtasilun baridun wa syarab. Maknanya Nabi Ayub ni air dia guna untuk minum dan mandi. Maka ulama kata pelengkap berobat itu ialah mesti minum dan mandi. Minum itu maknanya kita buat masuk obat ke dalam. Tulis nota dulu. Minum itu maknanya kita buat masuk obat ke dalam. Mandi itu makna kita buat masuk obat melalui kulit, melalui luar. Kulit ni
tempat keluar kulit kita ni ada poli tu. Poli maknanya dia lubang-lubang lah. Lubang-lubang roma tempat keluar peluh. Syaitan boleh keluar masuk ke situ. Sebab tu bila kita berzikir banyak-banyak, kita akan rasa gatal. Lepas tu kita akan garu-garu. Bila kita zikir banyak, kita akan garu-garu ni. Tujuan kita buat gini adalah supaya poli, roma, ruang-ruang roma tu terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Dengan terbuka, tertutup, roma, peluh, lubang poli tadi, maka kesyaitanan tu keluar. Kesyaitanan yang terbakar bersama dengan kita berzikir itu akan keluar. Sebab itulah kita berzikir biasanya orang akan gosok badan dia ni. Maknanya macam dia gatal lah buang. Ini digambarkan. Ini hak kita buat. Digambarkan dalam cerita hadis, cerita sunnah ialah Nabi doa, kemudian Nabi rauk muka dia. Nabi sapu muka dia. Dalam satu sudut, makna Nabi sapu muka itu ialah kita buka tutup poli ruang roma peluh tadi tu supaya tenaga yang jahat yang sudah terbakar hangus itu dapat dikeluarkan. Kita tidak simpang dia di dalam. Jadi nak menyempurnakan hak ni, mari dalam bentuk disiplin mandi. Nabi Ayub mandi, maka perubatan yang lengkap itu adalah dengan minum dan mandi. Itu dia nota tu. Tapi ada juga perubatan ni kadang-kadang tak mandi. Sebenarnya, berubat jin tak mandi ni, tak komplit lah. Kita kita bercakap kasar sikit dah. Orang berubat tu malah lah. Maknanya malah memberikan package yang komplit dalam rawatan dia. Kasar sikit dah ayat tu, minta maaf. Sebenarnya memanglah boleh sekiranya rawatan yang diberikan kepada pesakit itu kita tidak buat air mandi boleh. Tetapi pesakit itu akan berkekalan lengoh sendi, lengoh tulang belakang selama beberapa hari. Pada itu barulah lengoh itu akan hilang. Maknanya lengoh tu keluar daripada diri melalui poli peluh tadi perlahan-lahan ambil masa 2, 3, 4 hari. Ambil masa seminggu. Tempoh yang diambil itu, duration tempoh yang diambil seminggu tu, kita boleh percepatkan dalam bentuk mandi. Habis mandi, kulit kita kena air, dia keluar sekaligus gitu. Keluar maknanya, keluar satu maknanya satu das macam tu. Satu das dia keluar macam tu. Berbanding dengan kalau tidak mandi itu, pesakit itu memerlukan masa yang lebih panjang untuk gangguan dia, abu-abu gangguan yang kena bakar oleh ayak tadi tu nak keluar daripada badan. Okey. Jadi mandi ni macam mana cara dia? Apa bahan dia? Ulama telah buat beberapa kaedah dan kaifiah. Okay. Jadi jenis-jenis mandi, kita tulis nota dulu jenis mandi. Pertama, mandi bunga. Kedua, mandi limak. Ketiga, mandi daun bidara. Keempat, mandi daun pisang gala. Pisang gala orang Terengganu panggil. Ialah pisang hutang. Pisang yang biji dia banyak. Orang tak makan pisang tu. Sebagaimana orang makan pisang naka, pisang putar. Orang tak makan. Tapi orang ambil daun dia untuk buat maknanya tepung buku nasi dagang, buku koleh lemak, buku maknanya orang guna daun dia tu untuk ni lah. Untuk maknanya kegunaan buat balut makanan. Yang pertama mandi bunga. Boleh pertama mandi bunga. Ramai orang salah faham mandi bunga ni. Kerana dia kata mandi bunga ni berkait dengan macam ke puja-puja syaitan. Sebenarnya tidak. Ulama melihat bahawa secomel-comel kejadian Tuhan, Allah Ta'ala simpulkan dalam bentuk bunga. Daripada bunga tu jadi buah.
Tapi ada pokok yang ada bunga tak ada buah. Pokok ni dia ada rahsia dia sendiri Tuhan buat. Iaitu Tuhan jadikan rahsianya, sebahagian rahsia keagungan Allah itu tersimpan pada bunga itu. Maka bunga itu menjadi alat untuk berubat. Okay. Anda ingat ada orang cerita kat Anda lah. Orang yang suka mandi bunga ni ialah Mufti dulu Datuk Hashim Yahya. Kemudian pernah dengan bunga dan dia selalu mandi bunga. Wallahu alam. Fakta ni setakat mana benar ataupun tidak, orang cerita macam tu lah. Anda nak cerita di sini bahawa memang mandi bunga ni juga menjadi sebahagian daripada amalan alim ulama. Orang-orang Rabbani, orang yang nak duduk atas jalan ketuhanan, memang kelaziman dia juga mandi bunga. Mandi bunga secara umumnya, normalinya kita sebut adalah 7 jenis. 7 jenis. Jadi orang Rabbani ni, dia biasa cari bunga yang warna putih untuk mandi. Bunga raya warna putih, bunga ros warna putih, bunga melah memang warna putih dah. Bunga susung kelapa memang warna putih dah. Beberapa jenis bunga yang warna putih dia ambil, dia ubuh dalam air, ramai setengah jam, 1 jam. Lepas tu dia buat mandi. Boleh. Ini amalan orang Rabbani, orang ketuhanan lah. Kemudian orang nak berobat pula. Ada 2 jenis perubatan, ada 2 jenis perubatan besar yang guna bunga. Sebenarnya boleh guna je bunga ni untuk apa-apa penyakit, untuk nak meningkatkan daya ketajaman diri. Kita mandi air bunga lah. Cuma orang Melayu kita biasa mandi bunga dalam bab anak dara yang kena belenggu jodoh dia. Orang kita sebut dengan nama mengambang. Terengganu panggil mengambang. Selangor panggil pelilau. Pelilau ke pelalau macam tu lah. Mana jodoh dia disekat. Orang masuk. Nak minang tak jadi. Masuk minang kelahi bala putus tunang. Itu di antara sekatan pada jodoh. Jadi dia buat mandi bunga. Mandi bunga ni boleh belaka dak warna putih pun tak apa. Warna merah pun tak apa. Tapi nak 7 jenis juga. Bunga ni bunga yang ada bau lah. Bukan macam bunga yang tak ada bau tu. Bunga yang ada bau. 2. Yang ketiga, orang yang jenis dia demam malam sahaja. Siang dia hilang demam. Malam mari pula demam. Petang mari demam, malam demam. Pagi esok hilang demam tu. Petang mari pula demam. Berlaku orang panggil demam malam. Demam malam ni berpunca kerana api demam tu dia tak kebah. Dia tak keluar sepenuhnya. Dia sumbat, duduk mendak belah dalam. Bila mari bulan naik, ia pun naik juga. Sama dengan bulan. Jadi, berobat demam malam ni ialah diambil bunga 7 jenis tadi, baca di perembung malam, di bawah langit, di bawah cahaya bulan. Tak ada bulan pun tak apa. Mana kita perembung. Perembung sebab apa? Penyakit mari malam, obat duduk pada malam juga. Penyakit mari pada malam maknanya kita duduk dalam rumah jadi demam. Obat ada pada malam juga, iaitulah air embung di luar rumah itu jadi obat. Jadi kita nak transferkan obat itu dalam badan kita, kita kumpulkan kekuatan embung itu supaya berkumpul dalam baldi atau dalam beseng. Kemudian kekuatan itu kita buat, kekuatan yang tukar tarik itu bunga 7 jenis tadilah. Tapi yang penyakit demam malang ni, setelah mana siang kita ambil air bunga kita rendang tadi tu dalam baldi tu, kita pun sipang untuk mandi tengah hari. Mandi tengah hari ni kita bagi kena hubung-hubung.
Lepas pada tu, bila air jatuh ke bawah ni, air jatuh di bawah dagu ni, kita pun tak ada letak balik atau hubung-hubung. Letak balik atau hubung-hubung maknanya yang mendak seolahnya lah. Mendak duduk dagu seolahnya. Kita buat naik semula kat hubung-hubung supaya dia ulang-alik, boom, terbuka. Hak mendak tadi tu boleh keluar sepenuhnya. Okay, ni bak mandi bunga, kita pergi kepada bak mandi lima pula. Okey. Siapa boleh buat kesimpulan sikit mandi bunga ni? Buat kesimpulan ke? Tengok nota. Suaranya boleh dengar jelas tak? Jelas. Ustaz Poni buat kesimpulan. Pak ni buat kesimpulan. Tak boleh yang sedangnya buat kesimpulan. Tak boleh apa dapat kosong, tu boleh buat kesimpulan. Okey, kita ada jenis-jenis mandi. Dia ada 4 jenis mandi. Mandi bunga, mandi limau, mandi daun bidara dan mandi pisang kelat atau pisang ni lah. Pisang orang tahu orang makan tu pisang hutan. Sebut pisang gala sekali. Istilah Terengganu, pisang gala. Pisang gala. Ada di Sungai Cicing tu ada satu pokok, ada satu tempat tu. Tempat kita ada ambat penanggal. Okey. Yang pertama mandi bunga. Sebab Allah Taala jadikan pokok ni sama ada dia ada bunga ataupun ada buah ada bunga dan sebagainya lah. Tapi kelebihan dia ada pada ada bunga ni. Jadi kita ambil bunga untuk buat rawatan lah. Kebiasaannya untuk rawatan untuk bunga ni menggunakan 7 jenis bunga. Kalau orang lama dulu dia ambil bunga yang berwarna putih. 7 jenis bunga ni bunga yang berwarna putih. Bunga warna putih. Bunga warna putih ni mana orang yang duduk atas jalan Rabbani lah, maknanya orang tasawuf, orang tarekat, ahli zikir, dia akan bila nak mandi bunga dia akan cari bunga warna putih. Kita panggil orang Rabbani lah. Orang ahli zikir, ahli tarekat, puak-puak banyak puasa, bukan puak berobat. Gitu. Jadi maknanya ialah kalau orang hok jenis Rabbani ahli zikir pun memang amalan dia gitu, maka boleh lah maknanya. Okey, yang kedua jenis orang berobat pula. Seterusnya tak apa lagi Syekh sama kan. Bunga yang ada bau. Kalau kita nak ambil ni cari bunga yang berbau lah. Kemudian kalau benda yang melibatkan kita kena benda orang kata demam waktu malam. Demam pada waktu malam ni cari 7 jenis bunga juga. Kita ambil bunga tu kita perembunkan dia. Kemudian simpan air tu buat mandi tengah hari. Mandi pada tengah hari. Mandi tengah hari tu kita bunga kita nak promo ni kena baca dulu. Baca ayat penyinding, maknanya baca Fatihah. Lepas tu ambil 1-2 ayat, lepas tu tutup dengan 3 kul. Katalah kita nak ambil Fatihah ayat kursi tu kan. Baca Fatihah ayat kursi 3 kul. Kalau nak ambil Lau Anzalna, kita boleh ambil Fatihah Lau Anzalna 3 kul. Ataupun nak ambil Laqad Ja'akum, kita baca Fatihah Laqad Ja'akum 3 kul. Ataupun nak ambil 2 boleh kau. Fatihah ayat kursi Laqad Ja'akum 3 kul boleh juga. Tapi mesti kena baca lah. Okey, sambung. Habis. Ana tulis kat tu. Okey. Kita nak pergi bab kedua pula mandi lima. Secara asasnya orang Rabbani, ana sebut orang Rabbani ni orang kewalian ni sebab dalam sejarah perubatan lah. Ilmu perubatan ni dia tumbuh daripada jalan kewalian. Maknanya orang jalan kewalian lah yang buat jalan perubatan. Jadi jangan kita kata bahawa maknanya
kita nak ambil perubatan saja, tak boleh. Maknanya kita akan jadi macam anak yang kehilangan mak ayah. Kita tidak ambil sumber dia. Ilmu kewalian, jalan kewalian lah yang menghasilkan perubatan dan silap. Dan akhir perubatan, akhir silap, dia akan balik kepada jalan kewalian balik. Ini kita kena faham. Jadi ada cerita yang salah. Yang asal jalan orang-orang kewalian ni, dia suka mandi limau purut. Okay. Boleh dengar eh? Orang kewalian mandi limau purut, orang berobat mandi limau nipis. Jadi kalau orang tanya mandi mana yang lebih tinggi? Jawabnya mandi dengan limau purut itu lebih tinggi. Di akad rohani kita. Di akad rohani kita, maka rohani itu boleh membaca inkisyafat, membaca pembukaan. Jadi maknanya mandi limau purut lah. Kalau kita nak molek, kita mandi limau purut lah. Berbanding mandi limau nipis. Okay. Jadi limau purut ni kalau nak mandi sekali, 1 biji 1 hari lah. Hari yang kita rajin, hari malam tak mandilah. Limau nipis ni hari yang ada sakit, ada lengah. Ada sakit, ada lengah, ada rasa berat belakang, ada rasa bergerak-gerak di atas belakang ataupun dalam kepala, ada rasa serang sejuk di kaki, mana ada benda. Ada benda, jadi kita tawarkan dengan limau nipis. Ada orang tanya, dan Nabi ada ke mandi dengan limau nipis? Ulama jawab, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua Allah Ta'ala jadikan ni bukan sia-sia dak, tapi ada kegunaan belaka. Oleh kerana limau nipis ni ada di seluruh dunia. Di Mesir ada limau nipis. Di England ada limau nipis. Di Jepun ada limau nipis. Di Mekah ada limau nipis. Seluruh dunia ada limau nipis. Maka limau nipis itu dijadikan bahan berobat. Kalau di Amerika tak ada durian. Jadi durian itu tidak dijadikan bahan berobat lah. Nak cerita apa? Nak cerita makna kesesuaian benda tu dengan semua diri manusia. Kesesuaian benda tu, limau tu, untuk dia berkhidmat di semua negeri. Maka ulama ambil limau nipis. Di samping limau nipis itu ada rahsia ketuhanan, rahsia Rabbani, ada juga lah rahsia-rahsia sains yang boleh kita kaji. Okay. Mandi limau nipis ni bila ada lengah, ada bergerak-gerak dalam badan, ada serang sejuk, ada makna tanda-tanda yang ada jin lah. Okay. Yang anak belajar ni, anak nak cerita mazhab tu guru pasir tumbuh ni. Mazhab dia ialah potong atas dan bawah dulu. Ni anak ingat orang jarang buat lah. Anak pun kadang-kadang tidak buat juga kadang-kadang. Sebab dia cerewet. Tapi yang proper tu ialah macam tu lah. Okey, yang proper itu. Okay. Ni contoh limau nipis lah, ni contoh ni. Ni limau nipis contoh dia. Jadi yang betul-betul lah. Betul-betul perfect ialah kita potong atas ni. Kita potong atas ni. Kita potong bawah ni. Lepas tu kita pakoh. Kita pakoh. Jadi aliran yang anda belajar daripada mazhab pasir tumbuh, dia kata, pondok pasir tumbuh dia kata, bila kita baca nur akan masuk melalui hak kita pakoh tu. Jadi kalau kita tidak pakoh mengikut aliran dia lah, nur bacaan kita tidak masuk sepenuhnya ke dalam limau nipis itu. Jadi maknanya hak kita baca ni dia masuk mengikut persentage yang berbeza lah. Sama lah buat contoh. Limau nipis ini telah diletakkan dalam peti sejuk. Kita pun ambil nak berobat.
Peti sejuk maknanya limau nipis ini sudah berubah sifat asal dia. Dia sudah berubah daripada nature alam dia kerana dipaksa masuk sejuk. Sebab dia didudukkan, diletakkan dalam peti sejuk. Maka dengan dipaksa itu, sifat asal dia sudah lemah. Maka untuk berobat, dia nak menanggung ayat yang kita baca pun lemah juga. Jadi Tok Guru ni kata, limau yang bubuh dalam peti sejuk, dia tak kuat untuk menarik penyakit. Sebab apa? Sebab ayat yang kita baca tu tak masuk semua sekali dalam buah limau itu. Itu contohlah. Nak cerita bahawa ayat masuk ni ada kaifiat dia, ada kaifiat dia, ada metod dia. Di antara metod dia ialah potong atas, potong bawah, kemudian buat pakoh. Pakoh tu menurut Tok Guru adalah kita batalkan balik sihir yang melekat di badan orang tu. Kita batalkan balik. Itu makna pakoh. Sihir dalam badan dia. Kita pakoh tu, kita pakoh sihir dia lah. Jadi bila air tu masuk, bila limau tu masuk dalam air tu kena kulit, maka air tu dalamnya ada pohon pakoh tadi tu, ada makrifat kita batal sihir tadi tu, maka dia akan keluar lah. Akan keluar dengan banyak, berbeza dengan kalau kita tidak pakoh. Hari ni mungkinlah, hari ni masalah banyak. Di antaranya orang buat mari buah limau ni, dia buat mari buah limau dalam peti sejuk. Satu. Kemudian yang keduanya adalah hal-hal yang menyebabkan mana tidak dapat nak dibuat metod yang sepenuhnya. Kalau nak buat metod sepenuhnya buah limau tu bukan buah limau belilah. Jadi benda ni benda yang payah. Nak buat sekarang zaman instan. Jadi berobat je pun berobat instan jugalah. Mungkin berobat tu tarik penyakit 20%, 30%, macam tu je lah. Okay. Jadi setelah dipotong, atas dan bawah ni, atas ni buat potong, bawah ni potong, kita pun dia potong ni jangan potong banyak. Buah limau tu pula jangan buah limau yang tua, yang banyak air. Kita nak buat berobat ni macam kita nak buat air limau, nak air banyak. Warna kuning tak jadi. Bukan tak jadi. Sifat yang molek ialah buah limau itu dia buah limau yang anak dara. Anak dara ni obat besar ni. Kalau makan ayam dara, sedap. Makan kambing dara, sedap. Begitulah juga dalam berobat ni. Hak molek sekali buah limau itu limau dara. Jangan limau hak banyak air. Jadi limau banyak air itu ibaratnya macam banyak angin dah dalam tubuh limau itu. Jadi jangan besar sangat kalau boleh. Jangan besar sangat. Tapi yelah hari ni orang ada study dah benda tu. Kita buat mari limau, buat mari lah. Macam-macam jenis limau buat mari. Kadang-kadang buat mari besar bala pipang. Sedangkan hak molek sekali limau itu ialah yang besar guli. Zaman dulu ni guli yang ada warna-warni dalam tu. Guli kaca, bukan guli putih. Guli kaca dalam tu ada warna-warni. Macam ke sayap burung tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Mana saya limau yang paling molek sekali. Boleh. Jangan limau besar macam ke gini. Kalau boleh limau hak molek tu limau sebesar telur burung puyuh. Tak molek lah. Kalau besar telur ayam sebenarnya tak molek dah. Okey. Pada tu kita baca. Kita baca ni lepas tu ingat balik rumah dia. Tengok baca ni baca je menindanya. Tengok balik rumah dia.
kita bagi sekali dengan sisa yang dia parah atas dan bawah itu. Okey. Ni dia parah atas ni. Dia parah atas. Jadi dia ada sisa dia ni. Sisa jangan buang. Sisa ni pun kalau boleh, hendaklah diletakkan di dalam baldi mandi itu juga. Ha, gitu. Sisa bawah pun kita juga. Okey. Lepas pada tu nak mandi. Nak mandi ni dia bubuh air sebeledi. Air pahit satu baldi. Air yang kita baca tu dia letak sikit. Satu sudu, dua sudu, satu cawang ke. Air yang diletakkan sikit, air bacaan, air penawar tu kita letak sikit dalam baldi. Air penawar dipanggil ibu. Air dalam baldi tu dipanggil sebagai anak. Nak bagi sebati. Lepas tu barulah diperah lima. Okay. Perah lima ni, tu Guana bagi tahulah. Kalau untuk mencapaikan hajat, kita belah daripada tangkai. Untuk nak buang penyakit, kita belah daripada bawah, daripada punggung. Okey. Kata macam ni. Ni buah lima ni. Ni buah lima ni belah atas tangkai dia. Ni punggung dia. Punggung dia. Dia punggung ni kalau boleh punggung limau ni. Ini punggung limau tak. Punggung limau ni. Kayak ada berobat yang betul lah. Nak mucung. Nak mucung itu lebih baik daripada lepeh. Kerana kalau bawah ni mucung dia panggil lima jatang. Kalau bawah ni lepeh dia panggil lima betina. Jadi hak nak buat berobat ialah lima jatang. Itu paling molek sekali. Hak paling molek sekali macam mana? Hak paling molek sekali lima ni bucu dia ni bawah ni biar mucung. Tak kisahlah mana-mana pun. Okey. Jadi apabila mana kita ada hajat, contoh hajat nak kahwin katakan. Nak kahwin memang kita ada masalah lah. Maka dia belah ke atas ni. Dia belah ke atas ni satu, dua. Jadi 4 juring. Okay. Tapi kalau nak buang penyakit, nak buang lengkuan dalam badan, dibalik, dibelah ke bawah ni. Okay. Belah ke bawah. Belah itu mesti putus helai. Jangan belah tapi hujung dia tak bercerai, bercantung lagi, tak boh. Setelah belah tu, kita pun ambil satu juring ni, kita letak dalam beldi. Sampai di dasar beldi. Tempat anak dia panggil patak beldi. Sampai di patak beldi tu, kita pun tenyeh buah limau itu di patak beldi hingga air keluar. Maksudnya ialah tidak memadai kita ubuh tangan kita dalam atas beldi, kita pun ramah. Lepas tu air pun keluar tak masuk dalam baldi. Lima tak kena air dalam baldi tu. Lepas tu baru kita lepas. Lima pun jatuh dalam baldi. Tak nak macam tu. Kaifiat yang molek sekali. Kaifiat yang molek sekali. Kita letak tangan kita dalam baldi ni. Lepas itu, kita letak tangan kita bagi kena patak baldi. Kita pun pecek lima tu hingga dia keluar air. Lepas tu kita tinggal. Akak tangan waktu baik. Buat satu biji itu 4 juring. Lepas tu kita berhenti sekejap tengok. Buah limau itu naik ke, timbul di permukaan ke, tenggelam. Ini rahsia. Tok Guru kata, dia masa kita tekan tu dia berhubung dah dengan orang sakit. Orang sakit banyak angin menghalang lah. Banyak angin menghalang, obat tak masuk, maka lima tu jadi timbul. Kita senyap je lah. Ini rahsia. Tak apa jadi orang ni. Orang ni kena betul lagi dulu. Tapi kalau kita tekan ni, patak beldi ni,
Lepas tu kita akad tangan kita, dia pun tenggelam bawah. Maknanya orang ni ada kekuatan tanah dia, maka obat masuk dalam badan dia, maka penyakit mudah keluar. Ini rahsia. Setakat mana kebenaran rahsia ini, ana secara pengalamannya ana consider lah 60 hingga 70%. Tapi nak kata betul 100% tu, ana tak kata betul 100% lah. Cuma memang itu guru dia perhati tengok oleh mana naik ke, timbul ke tenggelam. Itu saja. Dia perhati. Lepas tu dia tanyalah pula, minggu depan mana saya ada lagi. Macam tu. Ni kita cerita zaman dulu lah. Zaman sekarang ni, payahlah kita nak cakap, nak buat macam zaman dulu. Sebab zaman dulu, air diambil daripada perigi. Air berobat tu air perigi. Air perigi makna dia, sepanjang masa dia bersentuh dengan tanah, malam dia terima tenaga bulan direct. Air rumah kita hari ni bukan air perigi. Duduk dalam tong, dalam taki, tak kena tanah. Malam pun tidak menerima tenaga bulan. Sebab dia air tu air duduk dalam bukusang. Jadi tenaga air tidak sama dengan tenaga yang guna telaga zaman dulu. Guna telaga ni dia kuat sebab tu Allah Ta'ala cerita Nabi Yunus ni, urkurbi rijlika. Tunja kaki ke tanah. Tunja hingga keluar air. Air yang keluar daripada tanah, itu obat yang paling molek. Obat yang paling molek. Tapi sistem rumah kita hari ini mengikut sistem penjajah. Penjajah ni dia potong semua penawar. Anda penjajah ni, dia potong semua penawar sehingga obat pun sudah tidak ada penawar lagi. Ini masalah hari ini. Jadi zaman dulu air diambil tidak kena besi. Ini dipercayailah mempunyai kekuatan. Sebab setengah kekuatan air itu menjadi lemah bila bertemu dengan besi. Gak kita hari ni memang air itu adalah besi lah. Wallahu alam lah tu. Benda ni mungkin orang percaya, orang terima, mungkin orang tidak terima, orang boleh buat uji kaji lah. Cuma ana bab-bab ni, ana terima jugalah 60% lah. Maknanya kalau boleh nak berobat, pergi ambil air sungai lah. Ya bersentuhan dengan tanah. Kemudian air sungai tu masih lagi menerima cahaya bulan pada waktu malam. Tapi air sungai tu dia mengalir, dan apa sifat dia gitu. Dia sebenarnya air, kalau kita cakap bab ilmu air lah dalam alam mistik ni, air yang di situ cahaya bulan, bayang bulan, maknanya air, kalau kita tengok dalam air itu kita nampak bayang bulan dia air itu. Air itu mempunyai kekuatan. Ada dalam air dalam laga memang lah, maknanya kita tengok, kita nak muka kita dalam laga nampak bulan dalam laga tu. Air itu ada kekuatan lah. Air yang ini dia dalam bukusang. Kalau penutup, jadi tak nampak lah. Air itu tidak menerima maknanya bayangan bulan pada waktu malam. Kemudian kita mandi ni, mandi daripada bawah, daripada tapak kaki, kita siang naik atas kepala. Daripada tapak kaki ke depan ni jangan ke belakang. Ke depan, sirang, naik ke betih, naik ke peha, naik ke perut, naik ke dada, akhirnya naik atas kepala. Dan bila atas kepala ni kita nak jeruh ni, kita ambil air dalam baldi ni, kita pun jeruh atas kepala ni. Kaifiat yang banyak mujarab ialah yang ni apa kita panggil, pelipat ni, pelipat siku ni dia tegak. Jangan kita mandi gini. Nyebok kita bubuh atas kepala. Ambuh. Kita nak penyebok biar tangan ni betul, maka penyebok tu dia jatuh atas air, jatuh atas umum kita betul, dia jatuh tinggi.
Bukan jatuh rendah. Dia jatuh tinggi gitu. Masa dia terjun, dia jatuh tinggi. Bak, dia terekam ke hubung-hubung. Lagi kuat. Dia terekam sebab air itu lagi tinggi. Ombak masuk lagi banyak. Berbanding dengan kita jiruh. Guna menyebok ataupun guna dayung itu gining. Gining. Nama masuk sikit. Yang kita nak gining. Nama masuk itu. Kalau boleh. Nah, itu adalah kaifiat-kaifiat lah yang anda belajar. Tapi kita boleh buatlah. Walau bagaimanapun dalam dunia rawatan pada hari ini, anda rasa payah juga tu. Melainkan kalau dibuat satu booklet lah. Satu buku kecil, orang nak berobat, cara mandi dia kita edor daripada awal, siap ada barang, itu mungkin molek. Dan mungkinlah kita akan usahalah di masa-masa yang akan datang untuk mendedahkan kepada pesakit cara mandi yang betul. Okey. Mandi lima. Mandi bidara. Mandi bidara ni ada dalam hadis ni. Mandi bidara ada dalam hadis, mandi lima tidak ada dalam hadis. Mandi bidara ada dalam hadis, hadis sebut ambil tujulah kemudian dikatok dengan batu. Sehingga daun tu jadi pecah. Maksud katok dengan batu tu ialah nak tunjuk ini ikhtiar hamba. Jadi kalau kita ambil tujulah, kita berteruh bubuh dalam beledi, seolahnya tidak mendeklarkan di hadapan penyakit dan gangguan itu ada usaha hamba. Aku sebagai hamba berusaha berikhtiar sebagaimana Allah suruh hamba dia berikhtiar. Aku buat katok ni, aku buat tumbuk ni sebagai mematuhi perintah Allah. Sama juga kita kata parah buah lima tadi. Sebab apa parah? Nak cerita ada usaha hamba kat situ. Ada jalan ikhtiar kat situ. Sebagaimana kiahnya ialah Allah suruh Maryam وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. وَهُزِّي إِلَيْكِ maknanya Allah Ta'ala suruh Maryam berikhtiar. Nah, ikhtiar macam mana? Maryam baru melahirkan Nabi Isa, mana ada kudrat. Walaupun tidak ada kudrat, ikhtiarlah. Dengan sedikit ikhtiar itu, dengan sedikit ikhtiar daripada hamba yang lemah, Allah Ta'ala menurunkan keberkatan ikhtiar, jadi kuat, jadi sihat. Akhirnya Maryam jadi sihat, walaupun dia beranak tanpa bidan, dan anak dia pun sihat, walaupun anak dia tu dikeluarkan daripada perut mak dia, tanpa bidan macam anak kucing beranak. Mak kucing terang, anak kucing pun keluar. Jadi sihat. Sebab apa? Ada ikhtiar. Jadi maknanya ikhtiar lah. Sebab apa guna daun bidara? Apa kaitan guna daun bidara dengan daun bidara itulah digunakan untuk mandi mayat? Jawab dia ialah, kita orang Islam ni bila mandi mayat, mandi dengan daun bidara, maknanya kalau ada jin dalam tubuh mayat tu, dia akan jadi lupuh habis dan dia akan keluar. Maka begitulah bila jin duduk dalam tubuh orang sakit, maka orang sakit mandi daun bidara, harapannya jin dalam tubuh itu jadi lemah lupuh habis dan dia pun akan keluar. Dikiaskan. Maknanya tak ada tempat ada untuk jin dalam diri kita sebagaimana tidak ada tempat ada untuk jin duduk dalam diri si mayat. Dikias macam tu. Itu guna daun bidara. Habis bak tu, pada tu mandi beberapa daun yang direbus. Untuk gangguan ni, kita guna daun pisang gala tadi, direbus dengan serai wangi. Ini bak gangguan lah. Bak mistik. Kemudian ada banyak lagi orang beranak mandi dengan daun rebus, dengan macam-macam jenis itu, nak membuang kesejukan dalam badan melalui air hangat yang di dalamnya itu ada kehangatan yang disedup daripada daun-daun
yang dialihkan keluar waktu mendidih tadi. Nah, itulah yang kita nak bincang malam ni, insya-Allah. Minggu depan kita nak bincang tentang mandi telur pula. Mandi telur ini berkait dengan sihir lah. Hak mandi-mandian sebut tadi tu, sihir pun boleh. Tetapi fokus dia obat masuk untuk membuang kejahatan kerasukan. Mana lengur, bergerak-gerak dalam badan kita nak buat hak tu, dibuat mandi limau itu. Okey, saya rasa kita berhenti situ dulu. Ada apa masalah kita boleh bincang lah. Anda buka perbincangan. Syekh, tu yang mandi daun pisang galak ni atau pisang gelap ni, dia bacaan macam biasalah, bacaan dengan yang kita biasa baca, lepas tu kita sambung dengan 3 kul lah. Macam tu. Baca biasalah. Dia hak mandi pisang galak ni dua jenis. Mandi pisang galak saja pun boleh. Hak molek lagi campur dengan serai wangi. Serai wangi ni kita ambil dia, kita cekok, ambil dengan akar. Jangan kita sadarkan dia, ambil daun saja, akar, kita biar dia duduk dalam tanah. Tak boleh. Dia pokok tu dia jadi beranak. Kita ambil dengan akar, dia beranak lagi. Kita ambil dengan akar, dia beranak lagi. Kalau kita dah ambil akar, dia dah larat nak beranak, dia mapuh. Pokok serai wangi jadi mapuh. Sebab apa? Sebab kita dah ambil dia. Bila dah ambil dia tak beranak. Bila dia tak beranak, dia jadi jahat dalam. Bila kita ambil, dia beranak lagi. Ambil, beranak lagi. Ambil tu kita ambil dengan akar-akar sekali. Rebuh dengan akar-akar sekali. Bacaan dia ayat penyending tu lah. Okey, ada apa persoalan lagi ke? Nampak macam dia faham Melaka dah tu. Poni. Okey, oleh kerana nampak faham Melaka dah tu, anda rasa kita berhenti di sini dahulu. Kita sambung dalam perbincangan yang akan datang pula lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati perbincangan kita dan memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.